A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahid. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya di pagi yang sangat berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi di dalam satu majlis perbincangan. Kita mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang mudah. Kita ingin berbincang mengenai satu buku daripada susunan Dr. Wan Rosli Wak Ahmad, Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Kita mulakan majlis kita pagi ini dengan menyebut Ustaz Angah untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Pagi ini kita kekurangan seorang, iaitu Ustaz Farid. Ustaz Farid dia hari ini ada urusan di hospital. Jadi kita berdualah dengan Ustaz Agong dan Ustaz Angah. Kita rasa kita mulakan dengan sedikit membaca hadis. Kerana kita nak menuntut ilmu ini, kita bergantung betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama setiap orang. Ada orang dia cepat, hebat. Allah Ta'ala bagi dia mudah untuk dia mendapat segala ilmu. Bila dengar sekali dia boleh, dan kuat untuk meneruskan perjuangan menuntut ilmu. Kita ada setengah kita ni, kita lemah sikit. Jadi senjata kita ialah berdoa. Di pagi yang sangat berbahagia ini kita baca sikit doa, hadis-hadis yang menyentuh mengenai doa. Kita baca terjemahan dia, ya. Pendek. Dari Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kepada Allah akan kurniaannya. Sesungguhnya Allah amat suka apabila diminta. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat suka apabila diminta. Dan sebaik-baik ibadah ialah memohon kelapangan. Hadis riwayat Tirmizi. Kita mengaku kepada Allah, kita tak cerdik, yang pandai Allah SWT. Kita miskin, kita yang lemah, segala-gala yang kurang semuanya kita. Tuhan yang Maha Agung, dia mempunyai nama-nama yang terhebat, 99 nama. Baik, kita sambung lagi satu. Dari Abdullah, tadi sudah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku berada di dalam sangkaan hambaku. Aku akan bermuamalah dengannya sebagaimana yang dia sangkakan terhadapku, dan aku bersama dengannya ketika dia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang terakhir, hadis yang terakhir pendek juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Kita ulang.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Hadis riwayat Tirmizi. Yakinlah kita dengan kehebatan doa. Setiap masa kita bercakap dengan Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha pemurah, Allah Maha melihat, Dia Maha penyayang. Kita bercakap setiap masa. Sabar kita untuk mendapat segala kurniaan Allah. Baik, pagi ini kita mula dengan menjemput Ustaz Agong lah. Kerana nanti untuk mengganti tempat Ustaz Farid, Ustaz Agong juga akan masuk ke dalam pengukuhan. Sudah masuk ke kaedah ke berapa Ustaz? 10. Sekarang kaedah ke-10. Untuk ingatan kepada tuan-tuan, puan-puan, Ustaz Agong sebenarnya dah habis pun 20 kaedah. Kalau nak tengok dalam siri yang ke-22 itu adalah penghabisan kaedah-kaedah. 20 kaedah dah habis. Jadi sekarang ni dia ulang balik. Dah masuk kaedah 10. Kepada mereka mungkin yang baru masuk semalam ke dan ni, silalah rojok balik siri-siri kita daripada satu tu tak ada pelajaran lagi. Kita banyak memperkenalkan program kita daripada siri 2 hingga 22. Terus kena rajin, kita belajar, kita tengok dan kita kena ada setiap masa bermusakarah. Sangat musa, kita latihkan diri kita mengajar. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Kita pegang pada ini. Nak bijak, kita mesti korbankan masa kita. Walaupun kita faham sikit, kita start mengajar ahli-ahli keluarga kita. Baik, Ustaz Agung, sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, pada pagi yang berbahagia ni kita akan melanjutkan kaedah terpilih 10 muka surat 31. Muka surat 31. Jadi alhamdulillah, dua kaedah sebelum ni kita sudah berbincang pasal fa'il ataupun kata nama pelaku. Kata nama pelaku. Jadi di fa'il tu ada yang berupa kata ganti nama, ada yang berupa kata nama biasa. Fa'il tu pun ada yang nyata atau tampak, ada yang tersembunyi, tak tampak dia. Jadi fa'il tu bermacam-macam bentuk dia. Tapi fa'il tetaplah selalu diletak dia selepas fi'il. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa kata kerja, selepas dia mesti cari fa'il dia. Terjumpa kata kerja dalam ayat bahasa Arab, selepas dia cari fa'il dia. Kata kerja, pelaku. Kata kerja, pelaku. Kata kerja, pelaku. Bukan pelaku dulu. Kalau bahasa Melayu, bahasa kita ataupun bahasa yang lain, selalunya pelaku dulu baru fa'il. Saya bermain. Saya membaca. Saya menulis. Saya dulu. Tapi dalam bahasa berbeza. Katab tu, saya menulis. Tapi katab tu menulis, tu sebagai, ni contoh dia. Menulis. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin ni. Saya menulis. Saya dulu. Tapi kalau bahasa Arab tu dia, kali ni saya menulis. Kalau sini menulis saya. Jadi bahasa Arab tu kata kerja terlebih dahulu, baru selepas tu kata nama pelaku. Hari ni kita nak memperdalam lagi yang ada macam ni. Nanti tu akan terjumpa tuan-tuan dan puan-puan kata berta. Ada terjumpa lagi kata berti. Ada terjumpa lagi kata bats. Ada terjumpa lagi kata bu. Simbol-simbol dia yang waw, yang ta, ti tadi tu, itu apa makna dia? Simbol bagi
fi'il. Itu simbol tu simbol kata ganti nama yang menjadi fa'il. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pada muka surat 31. Ni kaedah terpilih 10, simbol fa'il bagi semua kata kerja. Ni ada simbol dia. Ni ada simbol dia punya. Okey. Contoh hiya. Hiya pakai ta sukun belakang dia. Hiya pakai ta sukun di belakang dia. Lepas tu anta pakai ta belakang dia. Okey, kita ambil contoh dia yang hiya pakai ta sukun. Contoh, kalau yang pakai sini ada lagi yang ta yang macam ni, ada ti, ada yang tu. Ni ada ta semua ni. Kita ambil salah satu contoh dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Wa ma khalaqtu. Sini ada tu. Macam ni. Ni yang tu ni itu sebagai simbol dia. Itu fa'il dia. Fa'il dia dalam bentuk simbol. Apa makna dia? Makna dia saya. Makna dia saya. Ada, kita tengok ayat-ayat yang lain. Kita tengok yang sebelum ni. Ada ayat dia. Sini amantu. Semalam kita tak tahu dapat dia. Amantu. Amantu ni ada simbol dia, tu belakang dia. Tu ni bermaknakan apa? Tu ni bermaknakan saya. Amantu, saya. Okey, kita cari lagi ayat yang lain. Banyak ayat-ayat dalam surah dalam Al-Quran yang boleh tuan-tuan dan puan-puan cari mengikut dengan kaedah yang ada ni. Macam dalam surah Al-Fatihah, an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta ada simbol ta di ujung dia. Ta ni makna dia apa? Anak. Cari. Kalau nanti belajar dengan seangga itu ada an'ama. Apa makna an'ama ni? Cari kata dasar dia dulu. Ini an'ama ni wazan, ikutkan wazan atau pola af'ala. Af'ala. Berarti yang huruf asal dia nun ain mim. Nun ain mim. Itu kata dasar dia. Carilah tuan-tuan dan puan-puan nun ain mim. Makna an'ama ni makna dia adalah memberi nikmat. Berarti an'amta. Ta ni apa makna dia? Ta ni apa makna yang ta pakai ta? Sini awak. Awak lelaki, awak. Kamu memberi nikmat, engkau berikan nikmat. Engkau beri nikmat. Berarti engkau beri nikmat. Ada lagi kita cari lagi. Kita cari ayat dia. Di sini ada. Kita baca dalam surah Yasin juga. Contoh di sini banyak, boleh tuan-tuan dan puan-puan cari dalam surah Yasin. Nanti di belakang-belakang ni, di latihan-latihan sebelum ni banyak surah Yasin yang boleh tuan-tuan pelajari. Sini ada yang pakai na, tapi yang na ni kita belum belajar. Selepas ni kita ambil. Okey, kita habiskan dulu. Lepas tu yang na, nahnu. Kalau ujung dia pakai na. Sini ni nahnu ada dia. Jadi kalau ujung dia pakai na dan sebelum na tu sukun, tu bermaknakan nahnu. Contoh macam dalam surah Anzalna. Selalu kan? Inna anzalna. Macam ni. Yang na ni adalah simbol. Simbol dari fa'il. Simbol dari fa'il. Makna dia anzalna
Na ni maknakan, boleh tuan-tuan cari makna dia? Kami. Na ni simbol kata pelaku, kata nama pelaku yang bermaknakan kami. Berarti kami. Anzala makna dia apa? Ni masih sama wazan dia af'ala. Af'ala. Carilah. Na, berarti nun, zai dan lam. Cari kata dasar nun, zai dan lam. Terjumpa nanti anzala. Apa makna anzala? Menurunkan. Berarti kami menurunkan. Tadi di belakang ni pun saya terjumpa tadi sekejap ni. Sini arsalna. Ayat yang semalam kita buat, idh arsalna. Arsalna. Okey, kita ambil contoh arsalna. Arsalna. Ada na. Na ni pun maknakan, ini pun maknakan kami. Arsala. Arsala ni af'ala juga wazan dia. Carilah yang kata dasar dia ra, sin dan lam. Apa makna dia? Mengirim, mengutus. Mengutus. Okey, berarti kami mengutus. Idza arsalna ilaihi mutsnaini. Ada lagi, boleh tuan-tuan cari dalam, kita buka-buka je. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini bukan nanya sebagai fa'il, bukan kami memberi hidayah, bukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tersalah dalam memberikan kata nama pelaku, dalam menentukan fa'il dia, tersalah makna dia. Kat sini ni kita kan sepatutnya makna dia engkau berikanlah kami. Jadi kami, engkau berikanlah, engkau lah sebagai fa'il dia. Tapi kalau kita cakap na ni sebagai fa'il, berarti kami berikan. Bukan na ni sebagai fa'il. Ciri-ciri dia kalau kita tengok balik di sini, sebelum na ni mesti sukun. Sebelum na ni mesti sukun. Sama macam ta tadi. Ta, ti, tu, na. Semua dia mesti sukun. Sebab tu Dr. Rusli dah tulis, ada kecil sana tu sukun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan punya kitab, sebelah ta tu sukun kan? Sebelah ti sukun. Sebelah tu sukun. Sebelah na tu sukun. Kalau sukun sebelum dia, baru dia boleh dianggap yang na, tu, ti, tu, ta ni sebagai fa'il. Sebab sini tengok semua ya. Sukun, 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 sukun. Jadi itu, kalau sebelum dia sukun, dia boleh sebagai fa'il. Tapi yang sini tak. Sini bukan sukun sebelum dia. Tu bukan fa'il. Jadi, sini bukan na tu sebagai fa'il. Jadi terjawablah. Sebelumnya yang kita ada bertanya-tanya kan. Kenapa bukan na tu sebagai fa'il? Jadi itulah sebab dia. Jadi na di sana tu bukan fa'il. Kita cari lagi. Arsalna. Ihdina. Jadi ihdina ni bukan Okey, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh cari sendiri. Okey, kita teruskan. Waw dengan tum. Waw dengan tum. Na dengan tunna, ini ramai. Alif ta tuma, ini ramai. Ini ramai-ramai. Okey. Ini untuk yang ni berdua, alif ta dengan tuma ni untuk berdua. Okey, kita ambil contoh dia. Faqalu. Qalu yang semalam tu. Qalu. Kata kerja dia sampai qala ni saja. Qala dengan lu ni saja kata kerja dia. Yang waw ni, ini simbol dia. Simbol fa'il dia. Simbol fa'il. Apa makna waw tu? Qalu tu, qala tu makna berkata. Jadi simbol waw tu apa makna dia? Pelaku dia siapa? Apa makna pelaku dari waw tu? Makna dia adalah ramai. Kalau waw ni makna dia hum. Hum ni makna dia mereka ramai. Mereka. Waw ni maknanya hum. Hum ni makna dia mereka ramai. Jadi mereka berkata. Okey, mereka berkata. Faqalu. Ni tuan-tuan ni boleh ni. Latihan-latihan yang sebelum ni muka surat 30, kita boleh kerjakan ni. Id arsalna, kami mengutus. Fakadzabu, ada waw sini. Waw ni maknanya mereka berdusta. Azazna.
Azzaza makna dia apa seanggar semalam? Semalam seanggar kalau tak silap ada azzazna. Azzazna ni fa'il dia apa? Na. Sebelum dia sukun kan? Menguatkan. Kami menguatkan. Kami menguatkan. Jadi na ni sebagai fa'il dia. Qalu. Waw ni mereka berkata. Anzalar Rahman. Ni Ar-Rahman sebagai fa'il dia. Ini bukan kata nama. Ini bukan kata ganti nama. Ini kata nama biasa fa'il dia. Takdzibun. Ni waw juga. Tapi ini untuk fi'il mudhari'. Selepas ni lah kita belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beberapa kata kerja dalam surah Yasin dan surah Al-Fatihah dah boleh tuan-tuan cari pelaku dia. Tuan-tuan dan puan-puan cari pelaku dia. Okey. Lepas tu kita ambil yang fi'il mudhari' lagi. Yang fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari'. Yang ini tadi fi'il madi. Ini untuk fi'il madi ya. Jadi tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan kena tentukan dulu ni fi'il madi ke fi'il mudhari' atau fi'il amar. Lepas kita tahu dia fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, kita sesuaikan dengan simbol yang ada. Okay. Kalau dia tak ada simbol macam ni, ini makna dia mustatir. Mustatir ni. Mustatir dia kalau tak ada apa-apa. Contoh dia lah. Kalau kita cari dulu kalau terjumpa. Ada Ustaz? Okey. Nanti akan terjumpa sendiri tu. Ni contoh ni. Okey. Qalu ya wailana, ada muka surat 27. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Man ba'athana. 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 Ba'atha. Nah. Tuan-tuan dan puan-puan jangan sampai tersilap. Ini bukan fa'il dia. Nah, ni bukan fa'il. Ini kata kerja dia. Ini memang selepas fi'il. Ini kata kerja, ini memang kata ganti nama. Tapi kata ganti nama ni bukan sebagai fa'il. Jadi mana fa'il dia? Tak ada fa'il dia sini. Fa'il dia tak terjumpa fa'il dia. Tak terjumpa fa'il dia. Kalau dia macam ni, tak nampak ni, itu dinamai mustatir. Mustatir, sebab tu yang contoh dia yang sini ni. Yang sesuaikan tu yang sini. Ini yang mustatir. Mustatir untuk fi'il madi ni makna dia apa? Dia. Dia lelaki. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang untuk fi'il madi. Cara kita nak, kalau tuan-tuan susah nak hafalkan, buat terus, kerjakan latihan-latihan yang ada. Macam saya kerjakan tadi, saya tengok-tengok muka surat sebelum ni, saya cari-cari kata kerja tu saya cari pelaku dia. Macam itulah cara dia. Kita cari kata kerja, kita cari pelaku dia. Okey, lepas tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' macam ni. Untuk fi'il mudhari' yang diawali ya, ta macam ni, yang bermaknakan huwa, hiya dan anta, yang macam ni bentuk dia. Ini ni mustatir ni, tak ada merah sini kan? Sebab Datuk Nusri dah tuliskan warna merah untuk setiap fa'il, simbol fa'il. Macam tu juga yang ta sukun tadi ni untuk fi'il mudhari'. Ini ni ta sukun dia. Ini ta sukun ni bukan warna merah ni. Berarti bukan ni fa'il dia. Ini hanya simbol saja. Ini berarti mustatir juga. Ini mustatir semua tiga-tiga ni. Ini pun mustatir juga ni. Dua ni. Pakai hamzah, pakai nun. Fi'il mudhari' selalu diawali hamzah, ta, nun, ya. Mesti tu. Tengoklah. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok, amati dari atas sampai bawah ni, diawali hamzah, nun, ya dan ta. Yang ni mustatir juga. Ni mustatir. Okey. Kita ambil contoh mustatir dulu. Yang tak nampak. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Fi'il mudhari' na'budu. Diawali oleh nun dia. Cari yang diawali oleh nun. Yang diawali oleh nun mana? Satu ni saja. Okey, makna dia apa? Nahnu. Berarti pelaku dia adalah nahnu. Tapi sini tak ada warna merah. Maknanya, domir dia mustatir. Tak tersembunyi pelaku dia.
Tapi maknanya kita tahu. Nahnu berarti kami makna di sini kami menyembah. Tapi fa'il dia mustatir. Tak ada tanda sana. Yang du ni bukan fa'il ni. Ni masih kata kerja dia. Tak ada fa'il dia. Fa'il dia mustatir. Tapi maknanya kita tahu. Makna dari simbol yang mustatir tu kita tahu. Iaitu nahnu. Kami menyembah. Yang na ni kenapa bukan jadi fa'il, Ustaz? Yang na tu adalah simbol fi'il mudhari'. Itu yang menandakan itu fi'il mudhari'. Ada lagi kita cari na'budu, nasta'inu. Itu sama tu, nasta'inu. Nasta'inu. Kita cari sebelum ni. Di surah yang okey. Sini. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya'lamu. Ya'lamu. Okey, ya'lamu. Ya'lamu ni inna ni tak boleh sebagai fa'il. Inna ni nama dia inna ni tak boleh difa'il. Inna ni kalau dalam bahasa inna ma amil nasab, huruf nasab. Inna ni bukan fa'il. Jadi inna ila pun tak boleh fa'il. Jadi fa'il di mana? Tak ada nampak sini fa'il dia kan? Mustatir. Fa'il mustatir. Terbalik lagi. Macam itulah latihan dia. Kita cari yang diawali ya. Sana kan ya'lamu diawali ya. Ini yang mustatir. Maknanya dia. Carilah makna alima ni. Ain, lam dan mim. Apa makna dia? Ain, lam dan mim. Maknanya mengetahui. Dia mengetahui. Tapi simbol dia tak terjumpa sini. Simbolnya tak ada. Maknanya dia mustatir, tak tersembunyi. Tapi yang ya, ta di bawah ini hanya simbol fi'il mudhari'. Itulah untuk fi'il mudhari'. Okey, lepas tu kita masuk ke fi'il amar. Fi'il amar ini. Ini simbol dia. Kalau untuk anta, kamu, dia tak ada simbol. Tak ada simbol. Tapi kalau anti, kamu perempuan, ada simbol dia. Ya, ini ya, waw, nun, alif. Contoh dalam surah Al-Fajr. Ya ayah nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Ni ada simbol dia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada ya di akhiran dia. Itu simbol untuk kamu. Berarti maknanya ini kamu perempuan kan? Kamu masuklah. Kamu baliklah. Irji'i. Baliklah. Pulanglah. Kamu pulanglah. Kalau dalam yang tak pakai simbol ada juga. Tadi saya tengok tadi. Ni. Muka surat 28. Wadrib. Lahum. Masalan. Wadrib. Idrib. Wadrib. Wadrib. Ni. Wadrib. Kalau macam tu, itu tak ada simbol dia. Sebab kan dot, ra dan ba ni masih huruf kata kerja. Selepas dia tak ada apa-apa kan? Tak ada yang menandakan sebagai fa'il kan? Kalau sini ada ya, sini tak ada apa-apa. Maknanya dia mustatir fa'il dia. Kalau mustatir untuk fi'il amar, mustatir cuma satu ni saja, iaitu anta. Jadi idrib tu maknanya kamu pukullah. Kamu pukullah. Okey. Okey, kita cari lagi yang lain. Kita cari ayat-ayat yang lain yang boleh kita gunakan untuk menambah kepahaman kita. Kalaupun ada, kalaupun tak ada, kita sambung je terus. Okey, belum terjumpa. Kita teruskan ke latihan. Okey. Untuk mempersingkat masa, kita teruskan ke latihan. Muka surat 32. Muka surat 32. Ini Dr. Wan Rusli dah tulis sini ada dalam surah Yasin
dari ayat 65 hingga 67. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ila akhir al-ayah sampai sini ayat 67. Ayat ini Dr. Rusli akan keluar dah keluarkan kata kerja dia. Ni kata kerja dia semua. Tinggal sekarang tuan-tuan dan puan-puan kena cari tahu apa simbol dia. Apa makna dia? Contoh nakhtimu ni kan diawalina. Maknanya untuk nahnu. Buat sini fa'il dia ID. Tukallimu ni ni fa'il dia apa? Tu ke ID. Tukallimuna aidihim. Yang mana fa'il dia? Yang tu ni, yang tu tukallimu ni, tu yang di awal tu atau ID? Fa'il dia adalah aidiyahum. Kalau yang ini nakhtimu ni nahnu kena. Yang na di awal ni bukan ni. Na ni hanya simbol fi'il mudhari' berarti nahnu. Tuan-tuan dan puan-puan carilah. Pilih antara dua ni mana fa'il dia. Okey. Kalau anda tak faham, sila tanyakan di pertemuan selanjutnya. Ni pun juga tentukan fa'il dia. Khalaqal azwaja tumbitul arda la ya'lamun. Ini ni mustatir dua-dua ni. Khalaqa ya'lamun ni kena samakan. Khalaqa sini tumbitul ardu. Ni ardu ni, tumbitu ni, ardu ni fa'il dia. Okey, tuan-tuan kerjakanlah. Semoga apa yang kita bincang pada hari ini boleh dipahami dan senang untuk dipelajari oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau susah nak faham yang sesi sekarang ni, sila rujuk kepada sesi yang sebelum ni. Sebab saya dah mengajar yang ni, yang tajuk ni dah 2 kali dengan yang ni. Kalau susah nak faham yang ni, tengok tajuk siri yang ke-12. Siri yang ke-11. Sekarang ni kan siri yang ke-31. Sila tuan-tuan dan puan-puan tajuk yang sama pada siri yang ke-11. Ini juga yang saya ajarkan. Jadi dua siri berkemungkinan cara menyampaikan saya berbeza. Jadi boleh tuan-tuan ambil dari sana tu satu, dari sini pun satu. Jadi boleh memperkaya pemahaman. Okey, mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agong. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang kita hormati sekalian, sangat mustahak kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini. Kita usaha pelan-pelan, kita usaha. Kalau zaman-zaman muda, zaman-zaman kita kecil dulu, saya, terutama saya, tahun 50-an sebelum merdeka dulu, selepas merdeka, kalau kita pergi ke masjid, surau-surau, kalau Al-Quran ni semuanya Al-Quran yang tidak ada terjemahan. Sekarang ini Masya Allah, di surau-surau, di masjid-masjid penuh dengan Al-Quran yang ada terjemahan. Tapi ramai sekali antara kita tak kisah untuk kita nak faham bahasa Arab Al-Quran ini. Jadi kita renung sejenak mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Apa saja semua zaman-zaman Nabi dulu, kalau dia jadi imam pun yang di belakang makmumnya semuanya orang Arab. Bila Nabi SAW dia solat, dia membaca surah-surah, yang di belakang ketika solat maghrib, isya dan subuh semuanya dengar segala pesanan-pesanan daripada bacaan-bacaan imam. Tapi kita sekarang ini, kita tak kisah, kita rajin pergi ke surau, kita melakukan solat berjemaah. Tapi berterusan, kita tak ambil kisah untuk nak belajar bahasa Arab Al-Quran. Ini adalah satu perjuangan yang perlu kita titik beratkan. Kita usaha betul-betul, kita merayu kepada Allah agar kita dapat memahami. Sangat mustahak. Dan bagi anak-anak kita mesti berdoa agar mereka juga akan usaha untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Kerana sangat mustahak. Melalui Al-Quran inilah kita boleh dapat faham bagaimana nak membawa penghidupan agar kita mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat.
Kalau tanpa kita memahami Al-Quran, kita akan terumbang-ambing dalam penghidupan dunia ini. Baik, untuk seterusnya kita menjemputlah Ustaz Angah untuk masuk ke bahagian kedua, kamus kata dasar. Kamus kata dasar. Jadi sangat musak tuan-tuan, puan-puan, daripada ayat-ayat. Untuk Ustaz Angah ni dia akan mengambil surah Yasin. Sangat mustahak kita nak cari setiap perkataan-perkataan itu. Mulanya kita cari kata dasar dulu. Ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Sekarang dah masuk ke yang mana Ustaz? Huruf Ain. Sangat musak kita belajar metod dia dulu, kita kena faham. Setiap perkataan-perkataan itu dia ada 3 huruf kata dasar. Kita kena belajar carikan daripada ayat-ayat itu, kita tengok perkataan, daripada setiap perkataan-perkataan itu kita cari kata dasar. Baik, Ustaz Angah dah banyak dia merungkai bagi pelajar-pelajar yang beginners, mereka-mereka yang beginners. Jadi sangat musak kita mencari kata dasar. Untuk nak cari perkataan-perkataan merujuk pada kamus yang ada dalam buku ini, kita mesti cari kata dasar. Jadi Ustaz Angah kerja dia untuk nak cari kata dasar dulu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi hari ini, insya-Allah kita pada pagi hari ini akan teruskan pada huruf Ain pada muka surat ke 152. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang mempunyai buku Dr. Wan Rusli Wan Ahmad ini boleh buka pada muka surat ke 152, yang mana semalam kita telah bahas huruf Ain, Za dan Mim. Sekarang kita bahas pada huruf Ain, Qaf dan Ba. Ya, Aqaba. Ada 3 huruf itu. Jadi tuan-tuan boleh tengok muka surat 152 ya. Baik, kita mulakan saja tanpa melengahkan masa. Jadi huruf Ain, Qaf dan Ba ini, dia ada fiilnya. Fiil yang menggunakan huruf Ain, Qaf dan Ba adalah aqaba. Ada fiilnya aqaba. Bermakna huruf tambahannya adalah huruf depan di atas, huruf hamzah di depan tu. Bermakna dia menggunakan wazan, kalau kita rujuk pada muka surah 14, dia menggunakan wazan af'ala. Makanya menjadi aqaba. Itu dia. Kalau af'ala mudhari'nya apa? Af'ala yuf'ilu. Jadi aqaba menjadi yuqibu. Okey. Lepas tu dia dengan semakna dengan aqaba, ya, dengan makna aqaba. Kalau aqaba bermakna huruf tambahan dia ada setelah huruf Ain. Karena huruf dasar kita adalah Ain, Qaf dan Ba, maka aqaba ini dia menggunakan wazan fa'ala. Dia juga fiil madhi, dia menggunakan wazan fa'ala. Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Aqaba yu'aqibu. Itu dia. Apa maknanya? Aqaba dan aqaba ini bermakna menghukum, ya, menghukum atau membalas. Ini juga kita sudah menjadi bahasa sehari kita, saya rasa bahasa Melayu. Ada kita mendengar iqab. Di-iqab, ya. Tak pernah ya? Saya selalu mendengar kata diiqab. Diiqab ini bermakna dihukum, ya, iqab. Itu dah menjadi bahasa, apalagi yang pernah di pondok atau di ma'had yang selalu bahasa Arab, diiqab ini dah pernah menjadi bahasa sehari-hari lah. Dihukum maknanya. Okey. Lepas tu ada lagi fiilnya aqaba. Bermakna tambahan hurufnya ada pada syabdu itu aqaba. Apa tambahan hurufnya? Huruf yang sama. Berarti aqaba ini dia menggunakan wazan fa'ala.
Fa'ala mudhari'nya adalah yufa'ilu. Aqaba yu'aqibu. Apa maknanya? Menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Lepas tu ini dia isimnya aqibatun dengan makna uqba, uqbun. Ya. Akibat. Akibatun bahasa Melayu kita akibatnya. Dia akan tahu apa akibatnya. Akibat tu bermakna yang tahu itu apakah sebelumnya atau kesudahannya. Bermakna kesudahan. Ini juga bahasa Arabnya. Aqibatun dengan makna uqba, uqbun, kesudahan maknanya. Yalah. Jadi tuan-tuan kalau ada jumpa dalam ayat Al-Quran kata-kata aqibatun, insya-Allah tahu karena memang kata-kata aqibatun ini sudah menjadi bahasa Melayu. Apa bahasa Melayunya? Akibat. Kita akibat. Sementara bahasa aslinya aqibatun. Lepas tu ada kata-kata aqibun, jamaknya aqabun, bermakna tumit kaki. Kalau dalam Al-Quran boleh kita jumpai dengan menggunakan huruf ini. Apanya? Misalnya pada ayat fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Fa'aqabahum ini bermakna dia menggunakan kata-kata aqabah. Dalam Al-Quran ini menggunakan kata-kata aqabah ditambah dhamir hum di belakang, maka menjadi fa'aqabahum. Lepas tu misalnya dalam juzuk 30 kita akan jumpai juga wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Uqbaha ini diambil dari kata-kata mana? Uqbun. Itu uqbun. Uqbah yang tengah-tengah ya. Uqbaha. Apa maknanya? Kesudahan. Wala yakhafu uqbaha. Itu dia. Itu dia puan-puan, tuan-tuan, pelajar-pelajar. Ya, pada huruf ain, qaf dan ba ya. Banyak lagi akan tuan-tuan puan-puan jumpai, tetapi kita senaraikan tak banyak-banyak karena memang masa kita tidak banyak untuk kamus kata dasar ini. Lepas tu kita teruskan pada muka surat ke 153. Ada huruf ain, huruf qaf, huruf lam. Aqala. Ya, aqala. Huruf ain, qaf dan lam. Fiilnya adalah aqala yaqilu. Ini 3 huruf. Aqala yaqilu bermakna menggunakan akal. Ya, aqala yaqilu. Menggunakan akal. Jadi bermakna dia menggunakan wazan fa'ala yaf'ilu. Ini dia aqala yaqilu. Dia di dalam buku ini cuma ada satu ya, jadi kita langsung saja mencari apa kata-kata dalam Al-Quran menggunakan ain, qaf dan lam. Banyak sangat akan kita jumpai. Okey, salah satunya misalnya dalam surah Al-Baqarah ya, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Ini dia. Kata-kata taqilun ini akan banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, sangat banyak. Taqilun, afala taqilun, la'allakum taqilun. Taqilun ini diambil dari kata apa? Dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' aqala yaqilu. Yaqilu itu diganti huruf mudhara'ah depan ya itu dengan ta menjadi taqilu, ditambah waw nun di belakang menjadi taqilun. Itu dia. Banyak ya dengan kata-kata aqala ini. Lepas tu lagi pada misalnya pada surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk kalau setiap malam tuan-tuan baca sebelum tidur, misalnya wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Naqilu itu. Wa qalu, dan mereka berkata andai saja kami mendengarkan, au naqilu, ataupun menggunakan akal atau memikirkan ya, nasma'u au naqilu.
Jadi naqilu ini dia menggunakan juga fi'il mudhari' yaqilu, tetapi dia ganti dengan huruf depan dia huruf nun, ya, huruf mudhara'ah nun di depan. Oke, tuan-tuan puan-puan, sekarang kita masuk pada huruf ain, lam dan juga mim, ya. Ain, lam dan mim. Mungkin ini yang terakhir karena tak banyak-banyak kita senaraikan setiap hari, biar sedikit tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh menghafaznya. Kenapa? Karena memang dalam satu kata ini dia juga banyak kata-katanya yang melahirkan kata-kata, jadi kita tak perlu banyak-banyak lah. Yang penting sedikit-sedikit itu boleh kita gunakan dalam sehari-hari, boleh kita hafaz. Terakhir adalah huruf ain, lam dan mim. Huruf ain, lam dan mim fiilnya adalah alima ya'lamu, mengetahui. Lepas tu isimnya adalah kata terbitannya ilmun, ilmu pengetahuan. Ini dah biasa, tuan-tuan juga dah tahu karena ini dah bahasa Melayu kita juga menggunakan ilmun, ilmu. Ilmun. Lepas tu ada kata allama. Allama bermakna tambahan dia di tengah-tengah syabdunya. Allama, fa'ala yuf'ilu. Allama yu'allimu, bermakna mengajar, ya. Lepas tu ada kata-kata ta'allama. Ta'allama bermakna dia menggunakan wazannya tafa'ala. Boleh tuan-tuan puan-puan rujuk muka surah 14, tafa'ala yatafa'alu, ta'allama yata'allamu. Itu dia. Bermakna apa? Belajar. Yang di atas allama mengajar, ta'allama belajar. Okey. Lepas tu ada kata-kata a'lamun. A'lam ini bermakna gunung-gunung. Lepas tu ada kata-kata alamun, bermakna alam semesta. Al-alamun, alam semesta, ya. Alamun. Lepas tu ada kata-kata alamatun, mercu tanda. Alamatun, ya, mercu tanda. Dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai dengan menggunakan huruf ain, lam dan mim ini. Misalnya, dalam An-Naba kita mulakan misalnya kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Saya'lamun ini dia diambil dari kata-kata ya'lamu, ditambahkan huruf sa di depan bermakna akan. Saya'lamun, ya'lamun. Itu ditambah waw dan nun di belakang. Misalnya lagi dalam juzuk 30 juga yang selalu kita dengar, misalnya pada ayat alimat nafsum ma ahdarat. Alimat. Alimat ini bermakna dia menggunakan fi'il madhi. Okey? Fi'il madhi. Alimat. Ta di belakang itu adalah ta ta'nis. Itu nanti membezakan kalau yang mengetahui itu adalah yang muannas, yang perempuan. Alimat nafsum ma ahdarat. Itu. Misalnya lagi wallahu a'lamu bima yu'un, menggunakan kata-kata a'lamu. Asalnya juga 3 huruf, ain, lam dan mim. Lagi misalnya pada surah Al-Baqarah, qalu subhanaka la ilma lana. Qalu subhanaka la ilma lana. Ilma lana, ain, lam dan mim juga. Illa ma 'allamtana. 'Allamtana, 'allama, menggunakan kata-kata 'allama. Innaka antal alimul hakim, menggunakan kata-kata alimun. Ain, lam dan mim juga. Alimun hakim. Baik tuan-tuan, puan-puan, untuk kamus kata dasar kita senaraikan mungkin itu dulu pada pagi hari ini. Kita masuk pada mencari kata dasar pada surah Yasin, ya. Yang mana kita berada pada ayat qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ini dia. Kita teruskan, kita mulakan dengan kata-kata qalu. Alhamdulillah, ini baru saja Ustaz Agung terangkan. Qalu. Ini dia.
ada waw di belakang dia. Nah, ini qalu. Tadi telah diterangkan oleh Ustaz Agung, saya ulang lagi. Qalu bermakna waw dan alif ini dia adalah simbol daripada fa'il dia. Baru saja Ustaz Agung jelaskan. Qalu ini adalah simbol fa'il dia, maka waw dan alif di belakang ini adalah huruf tambahan, bukan huruf aslinya. Maka dari kata-kata qalu ini sebenarnya asalnya cuma 3 huruf saja. Kalau huruf waw dan alif ini adalah simbol jadi daripada fa'il, daripada pelaku, maka tinggal huruf qaf, alif dan lam. Ini dah selalu kita dapati ya pada surah Yasin. Kata-kata qal ini tuan-tuan puan-puan memang akan selalu, karena memang di dalam Al-Quran dia ada banyak ayat-ayat yang mengandung yang bercerita ya, ayat tentang bercerita. Misalnya ada cerita tentang Musa dengan Khidir, ada cerita Allah dengan malaikat berkata. Maka kata-kata qala ini akan selalu kita jumpai. Qul huwallahu ahad, misalnya katakanlah Allah itu Esa. Qala. Sekarang qala ini kalau kita nak mencari kata dasar dia ada masalah sedikit. Kenapa masalah? Ada yang pembuat masalah dia. Apa pembuat masalah di sini? Ada huruf alif di tengah. Huruf alif ini bukanlah huruf ilat. Dia merupakan bentuk perubahan kalau tak dari waw dari ya. Itu masalah kita sekarang. Dia ada alif. Kalau tuan-tuan cari dalam kamus kata dasar ini huruf qaf, alif dan lam tak akan jumpa. Tak akan jumpa. Kenapa? Karena memang alif ini tak termasuk dalam ini. Tak akan ada. Karena alif ini bentuk perubahan. Jadi kalau tak qaf, waw dan lam ataupun qaf, ya dan lam. Sekarang kita cari dulu. Kita cuba pada qaf, waw dan lam. Ini kata-kata qala ini dah biasa sebenarnya. Tetapi kita nak ulang-ulang lagi ya. Bagi tuan-tuan puan-puan yang baru bergabung. Sekarang kita tengok di qaf, waw dan lam. Ini. Ada pada muka surat ke 173 ya. Bagi tuan-tuan perempuan yang mempunyai buku. Ini. Mana dia? Oh, ada nampak. Ini. Qaf, waw dan lam. Qaf, waw dan lam ini. Ini dia kata-kata qala. Qala. Qaf, waw dan lam ada kata-kata qala. Okey. Apa makna qala? Berkata. Okey. Sementara ayat kita qalu. Itu tadi yang telah diterangkan Ustaz Agung. Waw alif ini adalah simbol dia adalah fa'il pelaku. Bermakna berkata, telah berkata. Siapa yang telah berkata? Waw alif ini dia yang telah berkata. Siapa itu? Mereka. Mereka berkata. Jadi kalau ada tuan-tuan puan-puan jumpa kata-kata qalu, itu maknanya mereka berkata. Okey. Qalu. Ada lagi kata-kata Rabbuna. Qalu Rabbuna. Rabbuna. Ini Rabbuna ini tuan-tuan puan-puan sebenarnya dia adalah gabungan dua kata. Dari kata-kata apa? Kata-kata Rabbu. Rabbu ditambah na ini. Jadi kalau ada tambah na di belakang, tuan-tuan puan-puan jumpa huruf na di belakang itu adalah domir dia. Kata ganti nama. Na ini bermakna kami ya. Na ini bermakna kami. Jadi Rabbuna ini sebenarnya dia gabungan daripada kata Rabbu ditambah na domir di belakang. Sekarang kita mencari kata Rabbu. Apa makna Rabbu? Apakah Rabbu ini tiga huruf? Oh tak Ustaz, ini cuma ada dua. Ada huruf ra, huruf ba. Oh bukan. Karena Rabbu ini ada syabdu dia. Kalau ada syabdu, bermakna di dalam syabdu ini adalah huruf yang sama. Makanya dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, syabdu ini simbol daripada huruf yang sama. Maka Rabbu ini adalah ada huruf ba satu lagi di dalamnya. Bermakna tiga huruf sudah. Rabbu ini bermakna ada huruf ra, huruf ba, huruf ba. Makanya ba dengan ba ini kalau berjumpa sama huruf, dia menjadi Rabbu. Itu dia. Dia menjadi syabdu. Okey. Itu tuan-tuan perempuan, maka kita terus cari. Karena sudah jumpa tiga huruf, ra, ba dan ba. Maka tuan-tuan boleh buka pada huruf ra. Kalau kita cari huruf ra, ba dan ba,
kita boleh buka pada muka surat ke 109. Ni dia. 109 ya. Boleh. Okey. Okey, ini dia. Ra, ba dan ba. Ini dia, ada Rabbun. Ada kata-kata Rabbun kan? Ini dia Rabbun. Apa makna Rabbun? Tuhan ataupun tuan. Sekarang kita ambil Tuhan. Ya. Rabbun ini bermakna Tuhan. Okey. Lepas tu setelah kata Rabbu ini ada na di belakang. Na di belakang ini adalah dhamir kami maknanya. Bermakna kalau Rabbu bermakna Tuhan, Rabbuna Tuhan kami. Itu dia. Allah, Tuhan kami Allah. Ya'lamu. Ni ya'lamu ni sedap ni ayat ni. Ya'lamu. Ni baru je kita bahas ya'lamu. Bagi tuan-tuan perempuan yang ikut tadi dari pertama kamus kata dasar pasti tahu terus, otomatik tahu ya'lamu ni apa makna. Karena apa? Karena baru saja kita bahas. Okey, ya'lamu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', dari mana kita tahu dia ada fi'il mudhari'? Ada huruf ya ni di depan. Dia ada 4 huruf. 4 huruf, huruf ya, ain, lam dan mim. Kira-kira apa huruf dasar dia? Ni dia. Ya ini adalah huruf mudhara'ah, huruf yang menunjukkan dia fi'il mudhari' ya. Ya, maka huruf asli dia adalah huruf ain, lam dan mim. Baru saja kita bahas. Ain, lam dan mim. Kita rujuk pada huruf ain, lam dan mim. Okey, kita buka ya pada yang saya telah bahas tadi, muka surat 153. 153. Ni dia. Ya. Ni dia. Ain, lam dan mim. Alima ya'lamu. Ni dia ya'lamu ada. Fi'il mudhari', mengetahui. Qalu rabbuna, mereka berkata rabbuna Tuhan kami. Tuhan, mereka berkata Tuhan kami ya'lamu, mengetahui. Okey. Ni ada satu kata lagi tuan-tuan puan-puan, sebenarnya tak banyak lagi ya. Tak banyak lagi. Qalu rabbuna ya'lamu. Inna. Kalau ada kata-kata inna, itu adalah kata yang tak mempunyai kata dasar. Inna itu dia gabungan daripada kata-kata inna ditambah na. Maka menjadi inna. Okey. Apa maknanya inna sesungguhnya? Ya. Sesungguhnya na kami. Maka inna sesungguhnya sesungguhnya kami. Okey, sesungguhnya kami. Ini tak ada tuan-tuan perempuan dalam kamus kata dasar, karena memang ada kata tu yang mempunyai kata dasar, ada kata tu memang yang tak punya kata dasar. Itu dah memang ketentuan dia lah ya. Sesungguhnya kami. Kita tak boleh paksa dia ada kata dasar. Sesungguhnya kami ilaikum. Ilaikum ini sebenarnya dia adalah asalnya ila. Ila ini kata yang tak punya kata dasar juga ditambah kum. Kum ini dhamir, tak punya kata dasar juga. Jadi ila tambah kum menjadi ilaikum. Kalau ila ditambah him, ilaihim. Kalau ila ditambah na, ilaina. Macam tu, senang. Ila ditambah kum, ilaikum. Ini jadinya ilaikum bermakna ila bermakna kepada, kum bermakna kalian. Ilaikum bermakna kepada kalian. Itu kata-kkata yang mudah kita pahami lah. Kepada kalian. Kepada kalian semua bermakna kum itu. Ini terakhir, kata-kata terakhir. La mursalun. La mursalun. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, la mursalun ini, ini sebenarnya apa kata ni Ustaz? Banyak sangat, panjang sangat. Kita boleh tengok tuan-tuan, puan-puan. Apakah ada waw nun di belakang? Ada. Maka kalau ada waw nun, apa-apa saja katanya. Ada waw dan nun di belakang, maka waw dan nun itu adalah huruf tambahan. Telah diterangkan oleh Ustaz Agung. Kalau dalam fi'il mudhari' bermakna pelakunya banyak. Ya'lamun, itu bermakna yang mengetahui itu banyak. Kalau ini mursalun, nanti juga bermakna banyak juga. Mursalun.
Bermakna waw dan nun ini kalau kita jumpa waw dan nun atau ya dan nun di belakang ayat, maka dia adalah huruf tambahan. Bermakna tinggal huruf lam, huruf mim, huruf ra, huruf sin, huruf lam. La mursalu. Waw dan nun ini telah kita buang. Kenapa? Karena waw dan nun adalah huruf tambahan dia. La mursal. La mursal. Kira-kira apa kata-kata yang selalu kita dengar dari kata-kata la mursal ini? La mursal. Sebenarnya la mursal ini asalnya cuma mursal saja. Mursalun. Mursal. Mursal. La ini adalah huruf untuk penguat dia. Dalam bahasa Arab apa namanya? Dalam bahasa Arab itu namanya huruf taukid, ya, huruf penguat untuk menguatkan. Jadi lam ini la ditambah mursal. Makanya jadinya la mursal. Oke? Oke, jadi ada kata yang perlu kita cari adalah mursal. Mursalun, ada huruf mim di depan. Mim di depan, kalau ada huruf mim di depan, tuan-tuan perempuan, kebanyakan ada 4 huruf. Kalau ada huruf mim di depan, maka dia adalah huruf tambahan. Tetapi kita nak buktikan juga. Kita masukkan dia ke wazan, dia adalah wazannya muf'al. Muf'al. Huruf aslinya adalah fa, ain, lam. Maka huruf tambahnya adalah huruf mim di depan. Muf'al ini dia merupakan wazan isim fa'il, ya, isim fa'il, pelaku. Oke, bermakna huruf aslinya adalah huruf ra, huruf sin, huruf lam. Boleh tuan-tuan puan-puan rojok, ya, pada huruf ra, sin dan lam. Boleh buka pada muka surat ke 111. Ini dia. Mana 111 nih? Ini, ya. Di bawah. Ini dia. Nampak? Nih. Huruf ra, huruf sin, huruf lam. Adakah kata-kata mursal? Ada nih. Bagi tuan-tuan puan-puan yang selalu mencari kata dasar, jumpa selalu nih kata-kata mursal. Apa makna? Utusan. Ya, utusan. Kalau la mursalun, la ini bermakna huruf taukid, betul-betul. Mursalun, orang, utusan. Kami ini betul-betul utusan nih. Nih. Betul-betul utusan. Betul-betul utusan. Baik tuan-tuan puan-puan, habis sudah kata dasar kita pada pagi yang berbahagia ini, yang mana setiap kata yang punya kata dasar rupanya ada di dalam buku ini. Bermakna buku ini sangat-sangat membantu kita bagi kita yang ingin memahami bahasa Al-Quran ini. Sangat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita pahami ayatnya dengan terjemahan apa yang kita boleh. Qalus Rabbuna ya'lamu. Mereka berkata. Siapa mereka berkata ini? Mereka yang 3 orang itulah yang mereka ingkar sebelumnya. Qalu Rabbuna, Tuhan kami. Ya'lamu, mengetahui. Inna, sesungguhnya kami. Ilaikum la mursalun, sesungguhnya kami betul-betul utusan untuk kalian. Itu. Sesungguhnya kami ini betul-betul orang yang diutus. Betul-betul kami ini utusan. Untuk siapa? Untuk kalian semua. Itu dia. Dia ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya kita bahas ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya ini? Sebelum ayat ini? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Ya kan? Wa ma anzalar rahmanu illa wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takzibuna. Itu di ayat sebelumnya. Mereka berkata, kamu semua ini manusia juga macam kami. Jadi Allah tak menurunkan apa-apa. Kamu semua hanyalah orang yang berdusta. Maka mereka menjawab, Qalu, mereka yang didustakan itu menjawab, qalu, utusan itu, mereka berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami, inna ilaikum lamursalun, betul-betul utusan untuk kalian, betul-betul utusan untuk kalian semua. Oke, tuan-tuan perempuan, itulah ya ayat Al-Quran pada surah Yasin yang telah kita cari kata dasar pada pagi yang berbahagia ini.
Mohon maaf kalau ada salah dalam menyampaikan. Kalau ada tuan-tuan puan-puan yang ingin ditanyakan, boleh komen dalam Facebook kita. InsyaAllah kita discuss sama-sama pada esok harinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Angah. Sangat menarik ya. Tuan-tuan, puan-puan yang kami sangat hormati sekalian. Program kita ini adalah program bersama. Kita usahakan ini untuk sama-sama kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Syukur Alhamdulillah di musim PKP ini, musim terkurung, pelajar-pelajar juga kita ada setengah tu kerja pun tak dapat pergi kerja, terkurung. Jadi banyak hikmah. Salah satu yang dapat kita usahakan, kita renung, kita kena banyak dekat dengan Allah. Masa inilah kita cuba-cuba mencari ilmu-ilmu kerana terlalu banyak. Online ni sekarang ni banyak ustaz-ustaz Alhamdulillah membuat kelas-kelas belajar tajwid, memahami Al-Quran banyak memahami Al-Quran, belajar ilmu-ilmu tauhid, fiqh dan sebagainya. Jadi semuanya tersedia sekarang ni. Jadi bagi kita sekalian sangatlah mustahak kita ambil usaha untuk kita menarik ahli-ahli keluarga kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, jiran kita bersama-sama share majlis-majlis ilmu. Kita kalau nak kita renungkan balik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Masya-Allah. 10 tahun di Madinah apabila semua pengikut-pengikutnya main peranan membawa agama yang sempurna ke seluruh alam. Masa mula di Mekah tu 13 tahun sangat susah. Tapi bila berhijrah ke Madinah, semua sanggup mengambil kerja, berkorban untuk agama Allah. Jadi kita yang banyak ada masa sekarang ini sangat mustahak bila kita tahu program ini, program apa-apa saja yang mana-mana ustaz-ustaz, kumpulan-kumpulan lain yang buat tu, mana yang baik kita ajakkan ahli-ahli keluarga kita, sanak saudara supaya mengikuti. Inilah dakwah secara yang paling mudah. Kita hanya tekan share, kita samping itu kita perkenalkan kepada mereka, cakaplah, bagi laporan apa yang baik. Dan dalam menuntut ilmu kita ini banyak kena bersabar, kita banyak kena berdisiplin, kita kena betul-betul yakin kepada Allah. Yakin, kita kena banyak berdoa, kita banyak kena kumpul kosakata, perkataan-perkataan, kita kena banyak kita kumpul. Kita mestilah setiap masa mempraktikkan, selalu kita ulangkan perkataan-perkataan ini, kita ulang jadi mainan kita. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita masuk ke bahagian ketiga. Biasanya Ustaz Farid pada hari ini kita minta Ustaz Angah. Ustaz Angah ini sekali lagi kita perkenalkan dia. Dia mempunyai master bidang bahasa Arab, kelayakan master di bidang bahasa Arab dari Universiti Islam Antarabangsa. InsyaAllah dia akan menyambung pada tahun depan dalam PhD dalam PhD. InsyaAllah, agar kita doa dipermudahkan Allah. Begitu juga Ustaz Angah, seorang mempunyai ijazah dalam bahasa Arab. Baik, sila Ustaz Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berkongsi pada bab ketiga, iaitu pengukuhan. Pada pagi hari ini saya menggantikan Ustaz Farid. Itu saya akan mengambil pada bab kata pinjaman Al-Quran dalam bahasa Melayu. Ini pada muka surat 224. Jadi
banyak kata bahasa Al-Quran tu, perkataan dalam Al-Quran tu yang diambil dalam bahasa Melayu. Sangat banyak. Sebelum ni kita dah ada Parik sampaikan macam al-adlu, lepas tu al-adl, adil, ahla, ahli, aib, ajib, aib, ajib, ajaib dia. Itu banyak. Sebelum ni Parik dah jelaskan, dah banyak, dah sampai 223. Sekarang insya-Allah saya akan masuk pada muka surat 224. 224. Itu dari yang paling atas tu perkataan an-nikah. Perkataan nikah. Itu dalam surah Al-Baqarah, muka surat surah Al-Baqarah ayat 235. Jadi wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Wala ta'zimu, janganlah, la tu janganlah, ta'zimu, azam. Tu bahasa Melayu juga tu, azam. Janganlah kamu berazam, janganlah kalian semua berazam, wala ta'zimu uqdatan nikah. Uqdah tu macam tu juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan ada akad kan? Akad nikah. Janganlah kamu berazam, meniatkan dengan kokoh tentang akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga sampai masa iddah dia habis. Maksud dia dalam sini ni, dalam ini ni mengenai isteri-isteri dari para mujahid yang mati dalam berperang ataupun yang baru ditalak. Dia kan ada masa iddah dia. Jadi jangan kalian tu membuat perjanjian tentang akad nikah bersama janda-janda tadi tu sampai habis masa iddah dia. Jadi uqdatan nikah, an-nikah. An-nikah tu pun masuk dalam perkataan nikah yang ada dalam Al-Quran ni, pun kita gunakan dalam bahasa Melayu. Azam tadi pun juga, wala ta'zimu, azam. Kalau tuan-tuan cari dalam kamus ni, dalam kamus kata dasar tu, azam, kita cari di bab ain, zai dan mim, akan terjumpa tu azam. Azam. Muka surat 150 ada tu. Ain, zai dan mim. Azama ya'zimu, berazam. Keazaman yang kuat. Sama bahasa Melayu pun juga ada azam. Itu dalam surah Al-Baqarah. Jadi an-nikah itu dalam bahasa Arab, diambil juga kepada bahasa Melayu. Cuma bahasa Melayu pun ada juga kahwin aja. Kahwin ni berbeza dengan nikah. Ya. Kahwin tu berbeza dengan nikah. Sama ya? Nikah tu maju rasmi. Oh macam tu. Sama ya, kadang-kadang cakap menggunakan itu. Kahwin tu pun juga, itu pun dari perkataan bahasa juga tu. Kaf, waw dan nun. Ya. Kawan ya kawinu. Cuma makna dia, kalau kawan ya kawinu tu makna dia mengadakan awjada. Majlis nikah. Majlis nikah, majlis kahwin. Okey. Lepas tu masuk yang selepas tu, muka surat 224 juga. Di bawah tu ada rahmat. Kalau dalam Al-Quran, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurun rahim. Jadi ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang 219. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Amanu, tadi kita dah belajar amanu. Amanu tu pakai waw di belakang dia. Mereka, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman. Wallazina hajaru, dan mereka yang hajaru. Hajaru ni bahasa Melayu juga. Hijrah yang berhijrah. Wallazina hajaru, yang berhijrah. Wajahadu, sama juga bahasa Melayu, yang berjihad fi sabilillahi, dalam jalan-jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallahi, mereka itulah orang-orang yarju. Yarju ni mungkin yang tak ada dalam bahasa Melayu. Yarju ni makna dia mengharapkan rahmatallahi, rahmat Allah. Jadi sini rahmat tu pun sama sangat, sebiji dalam bahasa perkataan Al-Quran tu, sebiji dengan bahasa Melayu, rahmat. Jadi mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatallahi, rahmat dari Allah.
Wallahu ghafurur rahimun. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi rahmat. Jadi kalau ada budak-budak yang bernama Rahmat, berarti nama dia tu nama Arab tu. Tapi bukan keturunan Arab, keturunan Melayu juga. Nama je nama Arab. Okey. Lepas tu di bawah tu ada reda. Reda. Reda ni pun dari bahasa Arab juga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kamus kata dasar dia, cari yang ra, dad dan ya. Itu tu ada sana tu. Kita cari sana tu. Apa saja yang perkataan dari rida. Boleh carikan saya. Tengokkan dalam. Ra. Kita cari yang ra. Okey. Ra, dad dan ya. Surat. Muka surat 112. Ada sana tu ra dia yarda. Ada ini makna dia reda, puas hati. Radiya yarda, yarda rida, puas hati. Ini dalam surah radhiyallahu anhum wa radu'an. Surah apa tu Ustaz? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Mereka di Allah reda, radhiyallahu, Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda terhadap Allah. Ini ayat ini berkenaan dengan para penghuni surga. Jadi Allah reda dengan mereka pun dan mereka pun reda daripada Allah. Itu dalam juz 30 boleh dicari. Kalau dalam surah Baqarah ada yang reda ni, macam dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita dengar, selalunya ayat ni selalu kita dengar masa nak tahun baru. Ini berkenaan dengan millah, iaitu adat-adat istiadat orang sana lah, orang non-Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda reda. Walan, lan tu makna dia, lan tu tak akan. Walan, dan tak akan pernah reda angka terhadap kamu, akan kamu, al-yahudu, orang Yahudi, antara angkal Yahudu wan Nasara, orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum. Hatta ni pun bahasa Melayu je. Kalau tak silap, saya dengar baca kitab tu hatta. Pakai hatta kan, sampai. Banyak bahasa Melayu ni yang diambil daripada bahasa Quran. Hatta, sehingga, hatta tattabi'a, sehingga kamu mengikut millatahum, ajaran atau adat mereka tu, kebiasaan mereka. Ni selalu nanti ni masa dalam tahun baru, kita sebagai umat Muslim kalau boleh lah, jangan nak berfoya-foya macam orang-orang merayakan tahun baru sangat. Okey. Itu sebab itu millah, kebiasaan orang-orang lain, orang non-Islam. Okey. Itu tergantung ikhtilaf lah. Saya pun tak bahas sana sangat. Cuma kita nak bincang di sini masalah rida, tarda. Okey. Kemudian di bawah tu rejam. Rejam. Dalam bahasa Melayu rejam. Ini dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Hud. Ini ada dalam surah Hud, iaitu ayat ke-91. Ayat ke-91. Ayat yang ke-91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ini dalam ayat 91 surah Hud. Mereka berkata, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu, kami tak faham katsiran mimma taqul. Kami tak faham apa-apa saja yang engkau katakan. Taqul. Tadi kita dah bincang taqul. Qala yaqulu taqul. Apa yang kamu katakan. Wa inna lanaraka fina da'ifa. Sesungguhnya kami melihat kamu ni macam orang-orang yang lemah lah. Orang lemah, sangat lemah. Walaula rahtuka larajamnaka. Ni ada rajamna. Walaula rahtuka.
Walaula, kalau bukanlah kerana keluargamu, la rajamnaka, maka kami akan merajam kamu. Walaula. Ni kalau kita selalu dengar nasyid-nasyid, ada pakai perkataan laula apa? Man ana laulakum. Kaifama apa? Kaifama apa maksud saya? Hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum. Siapalah saya ni? Laulakum, kalau bukan kerana engkau. Laula. Laula mana kalau bukan kerana. Jadi laula rahtuka, kalau bukan kerana keluarga engkau, la rajamnaka, maka kami akan merajam kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan kamu bukanlah termasuk golongan orang-orang yang petinggi-petinggi dalam kaum kita ni. Termasuk dia Aziz. Aziz ni pun dah pernah Ustaz Farid bincangkan perbezaan antara Aziz, Rais, Sayyid. Kalau ada Ustaz Farid dah bincangkan perbezaannya. Aziz ni ada Sayyidul Qaum, Sayyid. Itu berbeza. Aziz ni orang yang dihargai dalam sebuah kaum atau tokoh dalam tokoh masyarakat. Okey. Jadi rajamnaka, maka kami pasti akan merajam kamu. Dalam surah Al-Mulk selalu kita dengar, cuma kata dasar dia sama, ra, jim dan mim. Tapi bentuk perkataan dia agak berbeza sini. La rajam ni, rajam ni jelas rajam. Tapi dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Rujuman. Itu pun makna dia rajam juga. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam surah Al-Mulk. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin. Rujum. Dalam ta'awuz, kita sebelum baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rajim. Itu masih kata dasar yang sama. Sebab tu dalam perkataan rajam ni, sini dah dibuat kata dasar adalah ra, jim dan mim. Rajim. Rajamnaka. Okey. Itu perkataan selanjutnya, iaitu rizki. Rezeki. Ini dalam surah Al-Baqarah juga. Dalam surah Al-Baqarah, saya pun terlupa awal dia. Okey. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana dia tu Allah yang menciptakan bagi kalian semua tu bumi sebagai hamparan. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap dia. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, lalu mengeluarkan tanaman-tanaman, menumbuhkan tanaman dengan tadi itu, dengan air hujan tadi itu, buah-buahan, lalu menumbuhkan buah-buahan. Rizqan lakum, dan buah-buahan itu sebagai rezeki bagi kalian semua. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu membuat sekutu bagi Allah. Jadi rezeki itu pun yang kita sebutkan dalam bahasa Melayu, itu pun dari perkataan yang ada terdapat dalam Al-Quran. Allazi ja'ala. Kalau kita tengok lagi surah Al-Baqarah ni, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kalau kita cari sini ni, tuan-tuan tadi yang dah belajar kaedah terpilih dengan kita tadi, boleh cari ini ja'ala, menjadikan. Mana fa'il dia, mana pelaku dia. Di sini kita boleh buat latihan di sini. Allazi ja'ala lakumul arda. Mana pelaku dia? Menjadikan. Siapa yang jadikan? Dia kan? Sini kan dia Allah. Ini mustatir ni. Boleh tuan-tuan cuba cari-cari pelaku dari sini. InsyaAllah boleh dapat. Macam tu juga, wa antum ta'lamun. Ta'lamun tu ada pakai waw ujung dia. Itu tu bagi fa'il dia adalah waw. Jadi boleh sekali dipraktiskan latihan yang ada dengan mencari ayat-ayat Al-Quran ni. Okey.
Yang terakhir riba. Ini dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah riba. Riba ni pun ada dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah ahalla. Ahalla ni pun bahasa Melayu halal, menghalalkan. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan al-bai'a. Bai'a ni ada dalam bahasa Melayu. Baik, jual beli. Jual beli saja. Bai'a bukan baik bukan. Saya ingat pun ada juga. Jadi al-bai'a ni makna dia adalah jual beli. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan harama. Harama tu pun juga tahrim, mengharamkan ar-riba, dan mengharamkan riba. Berjual beli boleh, tapi jangan sampai melakukan riba. Jangan sampai kita melakukan riba. Riba itu pun perkataan riba yang selalu kita gunakan itu pun dari perkataan yang ada dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semuanya, sangat banyak sebenarnya lagi. Ada macam ta'at, ta'ah, macam lagi takbur, tatakabbara, takdir, takdira. Banyak dalam Al-Quran. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok daripada muka surat 221 hinggalah 224. Ada lagi sebab, sababan, sedekah, sadaqah, sihir, sihrun, salih, salih, subuh, as-subuhu, syak, syakun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita sudah tahu bahawasanya bahasa Melayu tu sangat banyak diambil daripada bahasa Al-Quran, sepatutnya lah kita untuk semakin senang nak belajar bahasa Al-Quran, sebab ada kesamaan bahasa kita dengan bahasa Al-Quran. Jadi sepatutnya kita semakin senanglah, semakin suka dalam mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab apalagi bahasa Al-Quran, sebab dia ada kesamaan. Di sini mungkin cara Allah memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau kita dah tahu ada kesamaan, kita semakin giat belajar, kita terapkan, kita praktis kaedah-kaedah yang telah kita senaraikan, dan juga macam mana tuan-tuan dan puan-puan mencari kata dasar pun tuan-puan semoga sudah tahu. Jadi itu semua memudahkan kita dalam memahami ayat suci Al-Quran. Macam yang saya terangkan tadi pun, banyak ayat-ayat yang saya jelaskan tadi tu yang sebenarnya kita dah tahu makna dia sedikit-sedikit lah, walaupun tak semua sekali tahu. Tapi setidaknya sekarang kita dah tahu sedikit makna, walaupun tak tahu tafsiran dia lagi lebih dalam, tapi setidaknya kita tahu sedikit makna lah. Okey, mungkin hari ini mohon maaf atas segala kesilapan. Saya kembalikan pada moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Agung. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, untuk hari ini, setakat ini, dan sentiasalah kita ingat peranan kita sangat besar. Walaupun kita baru duduk belajar, tetapi ingatlah, ingatlah hadis yang menyatakan yang terbaik di antara kalian, antara kamu ialah mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Tak semestinya bila kita dah sampai penghujung, sampai kita dapat gelaran ustaz, baru kita nak mengajar. Tidak. Dalam keadaan sekarang, bila kita belajar ini, nak memudahkan lagi kita faham, kita mestilah usahakan. Jika ada kemudahan dalam rumah kita tu, ada anak-anak, ada keluarga atau jiran tetangga yang boleh kita bersama-sama sampaikan. Hajat duduk sekali, kita dah belajar, kita ulang balik, kemudian kita bermuzakarah. Masaklah apa-apa sikit, panggil duduk 2-3 orang, bagi masa setengah jam, kita ajarkan apa yang kita belajar. Cara ini, cara kita berkorban, bagi orang makan, kita duduk sama-sama belajar. Kita dah belajar dah, kita mengajar, tunjuk kepada mereka video apa yang belajar, kemudian kita bermuzakarah, sama-sama tengok balik. Jadi sangat musak tuan-tuan, puan-puan, sharekan apa yang terdapat di dalam Facebook kita ini. Kita tekan butang share kepada anak-anak kita, keluarga kita, jiran kita, pada mereka-mereka yang berada yang ada perhubungan dengan kita dalam Facebook, kita tekan. Jika tidak dalam Facebook, ada juga di dalam YouTube. Kita tekan, typekan
Pusat Ilmu At-Taqwa. Pusat Ilmu At-Taqwa ni masya-Allah sudah ada banyak belajar bahasa Nahu dan Sorof. Belajar Nahu dan Sorof sudah lama, sudah ada 100 lebih. Itu kita di sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ada program belajar Nahu dan Sorof secara intensif 3 bulan. Ramai pelajar-pelajar dah datang mengambil kelas 3 bulan belajar Nahu dan Sorof. Sangat berkesan. Mereka-mereka yang dah habis 3 bulan itu, pelajar-pelajar tahfiz dan sebagainya, jadi mereka terus sambung belajar alim. Jadi mungkin kita dapat sebarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kelas kita, jika ada anak-anak saudara mara nak belajar Nahu dan Sorof secara intensif, kita akan memula kelas kita pada bulan Januari tahun hadapan. Khusus 3 bulan intensif Nahu dan Sorof. Penghujung dia mereka dapat memahami bahasa Arab ini, Nahu dan Sorof, dan penghujungnya ialah dapat membaca kitab-kitab tanpa baris. Bila boleh membaca kitab-kitab tanpa baris, bermakna mereka terus boleh sambung belajar para alim dulu, terus nak belajar fiqh dan sebagainya. Mereka sudah ada kekuatan daripada 3 bulan belajar. Biasanya nak belajar Nahu Sorof, yang ni komunikasi semua itu, akan mengambil masa 2-3 tahun. Tapi Alhamdulillah, pelajar-pelajar yang telah datang kepada kita, ada yang dah jadi hafiz, ada yang 5 juzuk, ada yang 10 juzuk. Ada yang dah rasa mereka tak boleh nak pergi jauh dalam hafazan, tapi mereka betul-betul belajar bahasa Arab Nahu dan Sorof. Mereka sekarang ini telah mengikuti kelas-kelas alim. Satu perkara yang sangat kita nampak ketara ialah mereka-mereka yang rasa ni, tapi bila dia ubah belajar bahasa Arab, Masya Allah, Allah kurnia kepada mereka kepahaman yang tinggi dalam bahasa Arab, dan terus mereka dapat mempelajari bab-bab fiqah ataupun bidang-bidang alim. InsyaAllah tuan-tuan, setakat ini sekiranya ada apa-apa tersalah kata, kita menuntut banyak-banyak maaf. Kita berjumpa lagi pada besok hari insya-Allah jam 8.30. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.